والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Ustaz Haji Muhammad Karim bin Abdul Samad, Yang Berusaha Pengurusi Masjid Al-Muttaqin Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, Yang Berusaha Pegawai-pegawai daripada Tabung Haji Haji Muhammad Ilman bin Muhammad Zaid, dan Haji Muhammad Hasnul bin Arif, Haji Muhammad Hasnul Arif bin Fazil, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, pihak masjid ingin mengalu-alukan keseluruhan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada sidang khusus asas haji 1446 Hijrah tahun ini di Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, Ipoh. Kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah kepada semua yang hadir kerana dianggap telah pun menerima panggilan ataupun seruan haji walaupun surat rasminya belum dikeluarkan. Namun anggaplah ini adalah langkah pertama yang akan menzahirkan hasrat dan keinginan kita untuk mengerjakan ibadah haji. Bagi memberkati majlis dan khusus yang akan dilaksanakan pada pagi ini, pihak majlis menjemput Tuan Haji Abdul Razak bin Haji Ishaq untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya akan berhimpun pada pagi yang mulia di Dewan Majelis ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai kepada kami dengan kesihatan yang baik dan kelapangan masa dan tempat yang selesa seperti ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami, terutama nikmat hidup dalam Islam dan iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan khusus asas haji 1446 2025 yang akan berlangsung mulai hari ini 19 bulan 10 tahun 24 sehingga 11 bulan 1 tahun 25. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu, ya Allah, khususnya ilmu mengenai ibadah haji dan umrah bagi kegunaan kami semasa menunaikan ibadah haji dan umrah nanti, ya Allah. Engkau berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan nur cahaya dan hidayah-Mu, ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik, minda yang cerdas lagi cerdas, jiwa yang tenang dan hati yang lapang dan tenang selama kami mengikuti kursus ini, ya Allah. Semoga ianya menjadi amal soleh yang Kau ridai.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Kau berkati dan rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini nanti sebagai perpisahan yang Kau pelihara daripada mara bahaya dan juga keburukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Imam yang telah membacakan doa dan doa daripada hadirin dan telah mengaminkannya. Semoga majlis dan kursus akan berjalan lancar, baik dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sedikit taklimat daripada pihak penganjur, iaitu Masjid Al-Muttaqin. Memandangkan sebahagian besar daripada kita adalah yang baru dan hadir daripada luar kawasan yang berdekatan ini, jadi wajar untuk diberikan sedikit taklimat pengurusan ataupun perjalanan khusus haji di Masjid Al-Muttaqin. Terlebih dahulu saya memohon maaf kerana slide yang kita tayangkan ini adalah slide tahun lepas. Saya tak sempat nak tukar tarikh dia, jadi abaikan je tarikh tu. Yang penting hari ini kita akan mengadakan khusus haji siri yang terbaru, tahun 1446 di Masjid Al-Muttaqin. Tuan-tuan sedia maklum, kehadiran tuan-tuan tadi bermula dengan pendaftaran. Ini meja luar itu. Tuan-tuan diperlukan untuk mendaftar sebagai rekod kepada pihak kami dan untuk makluman kepada pihak tabung haji. Borang-borang yang tuan-tuan isi dan insyaAllah diharap dikembalikan ya sebelum akhir khusus hari ini untuk pihak kami rekodkan, dan kita cuba untuk memberikan setiap peserta khusus hari ini, kita akan cuba berikan satu kad pengenalan ataupun kad tanda kehadiran, kad tanda nama siap dengan nombor-nombor siri masing-masing, nombor rujukan. Jadi setiap kali tuan-tuan hadir berkhusus di sini, cuma nyatakan nombor dia saja, kami akan carikan nama dan tandakan kehadiran tuan-tuan. Jadi tak perlulah lagi tunjuk IC atau isi borang berkali-kali. Jadi pastikan tuan-tuan bawa kad tu lah. Nanti kita akan bagi kad minggu depan lah, Sabtu depan. Tahun ini dengan persetujuan daripada pihak tabung haji, kita minta sumbangan lah, lebih kurang RM100 sebagai bayaran kepada makan minum sepanjang 13 siri kursus, iaitu 13 minggu yang akan berakhir pada 11 bulan Januari 2025. RM15 daripada sumbangan tersebut adalah untuk kursus amali, jadi tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa lagi. Dan selebihnya adalah untuk bayaran sarapan ataupun waktu kita break di sini lah, di 12 minggu di sini. Resit bayaran akan kita keluarkan pada minggu depan. Dan seterusnya jadual kursus kita telah pun edarkan masa kita tuan-tuan mendaftar tadi. Jadual khusus harian dia, hari pertama hari ini kita dah start tadi pukul 8 pagi, dan insyaAllah kita akan start khusus hari ini siri pertama jam 9 pagi dan tamat pukul 12 tengah hari untuk hari minggu pertama. Mulai minggu depan, hari Sabtu depan, kita akan start khusus pada pukul 9 pagi. Kita break pukul 10.15 pagi dan sambung semula khusus 10.45 dan tamat jam 12 tengah hari. Saya ingatkan tentang keselamatan
Sila pastikan barang-barang tuan-tuan, terutama barang-barang berharga dalam jagaan tuan-tuan, terutama apabila meninggalkan kelas, sama ada keluar pergi tandas ataupun keluar minum. Begitu juga dengan barangan yang berada dalam kenderaan, tidaklah terlalu terdedah untuk ambil kesempatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dan tuan-tuan digalakkan memakai pelitup muka lah kalau boleh sepanjang kursus untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang berjangkit yang menular akhir-akhir ini. Saya difahamkan untuk musim haji kali ini tuan-tuan mungkin diperlukan untuk mengambil vaksin dan booster sekali lagi. Saya ini pihak tabung haji akan menjelaskan lebih lanjut. Jamuan akan bermula pukul 10.15 sehingga 10.45 pagi. Untuk lelaki, tempat jamuan dia adalah di belakang, belah belakang masjid. Tuan-tuan bolehlah sama ada makan sambil bersila ataupun gunakan kursi-kursi yang ada di tepi lorong ni. Manakala untuk muslimat ataupun perempuan berada akan memakan sarapan pagi di Balai Lintang, sebelah dengan arena tu ada kawasan situ untuk muslimat. Jadi mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan, makan seadanya lah, jangan sampai buku bawa balik lah. Dan buku nota pihak masjid tak menyediakan, tapi buku panduan daripada tabung haji akan disediakan oleh tabung haji. Saya rasa mungkin siri keempat lah gitu kot. Jadi peserta kursus diharap dapat kekal berkursus di Masjid Al-Mutakin selama 12 minggu untuk kesinambungan dan kefahaman yang jitu mengenai tata cara ibadah haji yang sempurna, dan seterusnya akan mendapat haji yang mabrur. Walau bagaimanapun ada juga orang yang minggu ni nak datang sini, minggu lain dia pergi ke tempat lain, itu pun ada juga yang membuatlah. Yang keduanya, pihak masjid menyediakan petugas-petugas yang akan membantu tuan-tuan dan perempuan sepanjang kursus berjalan. Manakala ada masalah, boleh jumpa petugas dekat luar dan maklumkan masalahnya. Dan mengenai tandas, tahun ini alhamdulillah kita dah siapkan tandas untuk muslimat. Cukuplah. Kalau sebelum ni terpaksa tukar, tandas muslimat guna yang lelaki, lelaki guna yang muslimat, kerana bilangan muslimat lebih ramai. So tahun ni kita dah upgrade, dah tambahkan bilangan tandas untuk muslimat. Okey, makanan tidak dibenarkan bawa masuk ke dalam dewan, makan dekat luar saja. Dan mohon tidak mengganggu keharmonian dan ketenteraman peserta lain. Jangan sembang-sembang, jangan tengking-tengking, itulah. Okey, tuan-tuan, saya rasa itu saja lebih kurang taklimat daripada pihak masjid. Seterusnya kita mohon wakil daripada pihak tabung haji, saya persilakan Tuan Haji Muhammad Ilman bin Muhammad Zaid untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul bagi sesi yang pertama bagi tahun 1446 Hijrah untuk kursus asas haji, ya. Okey. Lebih dahulu selamat datang saya ucapkan kepada bakal-bakal haji kita pada tahun ini. Saya nampak muka-muka ni, insya-Allah boleh pergi haji. Ya. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah, siapa sini dah pernah pergi umrah? Oh, ramai lah pergi umrah, So tak ada masalah sangatlah saya rasa. Ustaz pun mungkin senanglah sikit nak cerita dari segi situasi kita kat sana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan
situasi kita di Mekah dan Madinah ni, walaupun kita tahu tempat itu tempat yang sama, tetapi situasi cabarannya berbeza setiap tahun. Macam tahun lepas, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku yang kritikal. Macam tahun-tahun sebelum ni ada. Dia tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu, dari segi perjalanan haji kita pada tahun ni dan tahun lepas pun tak sama. Yang mana macam kita dengar tadi, kena vaksin lah. Sebelum ni visa kami yang uruskan, dan tahun lepas kita kena urus sendiri. Macam-macam lagi cabaran-cabaran yang kita kena perlu tempuhi untuk kita sampai dekat Mekah dan Madinah. Okey, saya sebenarnya bagi wakil daripada tabung haji Ipoh untuk menyampaikan sebuah sikit lah mengenai kursus asas kita pada tahun ni. Okey, kursus asas pada tahun ni berlangsung selama 13 siri, yang mana kalau sebelum ni kita ada 16 siri. Dah dipendekkan jadi 13 siri. Kenapa pendek? Sebab PKP, COVID. So kita dah pendekkan daripada 16 ke jadi 13. Kalau dulu 16 seri lah tuan-tuan dan perempuan kena datang. Sekarang dah 13. Okey, khususnya bermula pada hari ini, hari Sabtu, melibatkan dua masjid di daerah kita, iaitu masjid di sini dan Masjid Sultan Azlan Shah. Dua masjid. Dan esok pun ada, kita buat Sabtu Ahad. Maksudnya kalau tak boleh datang hari ini, boleh datang hari Ahad. Di Masjid Batu Gajah dan Masjid Negeri Ayahat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita tabung haji ni kita terbuka kepada semua yang ingin mengikuti kursus asas haji ni. Tak kira lah yang muda ke, yang tua ke, yang tak dapat ke SMS ke, yang dapat SMS ke, boleh datang. Cumanya atas inisiatif masjid, dia ada buat penambahkan sikit, iaitu dia orang sediakan makan. So sebab tu tuan-tuan dan perempuan tadi ada pendaftaran, ada kena bayaran lah. So kena bayar makan. Sebab apa? Untuk 12 siri pihak masjid bersetuju untuk dengan sejama masjid lah, dia orang setuju untuk sediakan makan. Dan beberapa bayaran lain lah, contohnya macam utility bersemua lah, itu bergantung pada pihak masjid. Tapi bagi pihak tabung haji, kita terbuka kepada semua orang. So maksudnya kalau kata minggu ni ada hal, tak ada ada hal tak boleh datang dekat sini, boleh datang ke tempat lain, supaya benda itu tak tertinggal apa-apa maklumat yang penting mengenai untuk perjalanan kita pergi haji ni Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, baru 2 hari lepas, 3 hari lepas kita dah blast SMS. Ramai ke yang dapat? Ramai Ada tak yang tak dapat? Ada Ada tak yang tahun lepas punya, yang dah join kursus pada tahun lepas dan dia join lagi pada tahun ni? Ada tak? Ada Yang join ni dapat tak pergi haji? Tak dapat. Okey, insya-Allah lah. Kita akan untuk makluman, kita dah panggil 1,300 orang di daerah Kinta saja. So ramai tuan-tuan dan puan kita panggil 1,300 orang. Tapi bila akhirnya nanti, bila pergi haji, berapa orang tuan-tuan dan puan? Tahun lepas berapa orang jemaah haji Ipoh? 600 orang sahaja. Sikit. So yang mana lagi 600? So sebab tu kalau dapat SMS tu okey lah. Yang mana tak dapat SMS ataupun dia rasa ragu-ragu ataupun dia dapat SMS, cubalah pergi tabung haji dahulu untuk semak maklumat peribadi. Kod jadi macam tahun lepas, anaknya excited dapat pergi haji, rupanya mak yang pergi. Dah mak tak pergi kursus haji. Sebab tu kalau boleh, kalau start pada hari ni ada masa, boleh pergi ke tabung haji untuk semak maklumat peribadi, terutamanya nombor telefon. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini urusan kita banyak menggunakan nombor telefon. Contohnya untuk jawab tawaran haji, semua jawab tawaran haji dalam online sahaja. Macam sebelum-sebelum ni jawab online, jawab tawaran haji bersurat, kami hantar surat, tik, saya terima. Sekarang tak ada. Sekarang ni semua online. Terima tak terima semua online. So pentingnya untuk semak nombor telefon dan semak alamat surat menyurat. Misalnya kata kami tak dapat hubungi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan hantar surat lah. Tapi kami lebih kepada hantar SMS dulu. Okey, panggilan khusus ni bukan bermakna tuan-tuan dan puan-puan confirm pergi haji.
Sebab apa? Kelulusan untuk pergi haji ni ada dua. Satu kelulusan daripada tabung haji, dan satu lagi kelulusan yang mustahak, iaitu dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan tak lulus dua-dua kelulusan ni, memang tak boleh pergi haji. So sebab tu khusus asas haji ni adalah untuk persediaan sahaja. Maksudnya tuan-tuan kemungkinan besar akan dipanggil pada tahun depan, tetapi bukan kata dapat surat tawaran. Lebih kurang persediaan lah. Sebab apa? Kita dah ada orang dah pada tahun depan punya haji. Misal kata dia menolak dan apa dan sebagainya, dia mengandung ke, dia tak sihat ke, apa ke, kita akan panggil lah yang dah pergi kursus ni. Sebab apa? Haji ni bukan kerja main-main tuan-tuan. Salah sikit, kena dam lah. Tanya ustaz nanti lah, ustaz boleh terangkan lebih lanjut lah. Okey, untuk tahun ni maklumat yang terkini yang saya dapat, vaksin diwajibkan bagi yang berumur 65 tahun dan ke atas, termasuk booster. So tuan-tuan dan perempuan boleh rancang lah yang mana yang 65 tahun ke atas boleh dah pelan-pelan ambil booster. Sebab booster ni kadang-kadang dia boleh datang demam lah, apalah, sakit badan lah, apalah. Dan seterusnya, saya mencadangkan kepada semua untuk menjalani gaya hidup yang sihat lah. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, tahun lepas ramai yang tak lepas pergi haji sebab darah tinggi, ramai yang tak lepas pergi haji sebab kencing manis, ramai yang tak lepas haji sebab sakit jantung, diabetes, BMI nya tinggi, melebihi, overweight, obesity. So memang tak boleh pergi haji lah. Sebab apa? Kelulusan untuk pergi haji ni yang saya katakan tadi ada dua, iaitu tabung haji dan KKM, Kementerian Kesihatan. So Kementerian Kesihatan dia akan nilai lah sama ada tuan-tuan dan perempuan fit untuk buat haji. Dia tak kira dah, tahun lepas kami macam-macam kena tabung haji zalim lah, tak boleh pergi buat haji, sebabnya itulah kelulusan daripada KKM. So kena jaga kesihatan lah. Apa dia punya kriteria dia? Kalau boleh jangan lebih 10 lah kalau kencing manis tu. Cubalah. Sebenarnya 10 tu pun tak boleh. Kalau boleh jangan lebih 7. Saya bagi tahu siap-siap ni sebab apa? Panggilan untuk kesihatan ni dia secara mewujud. KKM kata okey, sila datang klinik sekian-sekian pada sekian-sekian bulan. Kalau time puasa susahlah sikit. Time puasa kenapa? Sebab kita dah sahur pagi tadi, darah tengah naik ataupun gula tengah naik, kita dah sahur kan, tak boleh nak puasa. Itulah kadang sebab sikit saja tuan-tuan tak boleh pergi haji. Dan tahun lepas ramai yang suami isteri terpisah sebab isterinya tak lepas, kadang-kadang suami tak lepas. Yang itulah, so dia bermula sekarang saya mengharapkan tuan-tuan jaga kesihatan lah. Okey, selepas ni kemungkinan tawaran haji akan keluar, berkemungkinan pada bulan 1 atau 2. Selalunya kita akan keluarkan surat tawaran ni selepas habis kursus asas haji. So tuan-tuan dan perempuan berharap bersedialah. So bila dapat surat tawaran ataupun tawaran haji melalui telefon, tuan-tuan kalau rasa tak nak pergi, jangan abaikan. Sebab ramai yang tahun lepas, bila dia tak nak pergi, kata tak apalah nak pergi tahun depan, dia tak jawab pun tawaran haji tu. So apa kesan dia kepada dia? Dan dia tak dipanggil lagi lah pada tahun akan datang. Sebab tabung haji beranggapan dia tidak berminat. Sebab tu kalau kita dapat tawaran haji, kita tak boleh pergi pada tahun tu, pergi tabung haji dan sila nyatakan sebab-sebab, dan kita mesti menundakan tahun tersebut ke tahun yang lain. Kalau tidak, rugi tuan-tuan dan perempuan. Kita dah tunggu dah berpuluh tahun. Kalau hari ni daftar, kita nak tunggu 150 tahun. Hari ni kalau tuan-tuan daftar, kena tunggu 150 tahun. Tuan-tuan daftar ni tahun 2009 ya. Ada 2009, ada 2008. Berapa tahun je tuan-tuan tunggu kan? Tapi kalau daftar hari ni 150 tahun. Okey, untuk maklumat juga, buku notakah akan diberi kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya jangkakan pada awal bulan 11. So nanti tunggulah maklumat terkini daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan maklum pada Ustaz ataupun kepada penyaras di masjid ini, Haji Hasnul, berkenaan dengan buku KAH ni. Yang mana yang dapat SMS, dia boleh ambil percuma lah. Yang mana tak ada panggilan tu, dia tak dapat.
tapi kita ada sediakan untuk yang pembelian. Cumanya yang pembelian ni dia lambat sikit. Mungkin bukan bulan 11, mungkin lambat sikit lah. Mana yang dia dah join, dia rasa dia seronok nak join kursus asas haji ni, dia nak nota buku, dia boleh beli dengan kami, tapi stok sangat terhad lah. Okey, saya rasa sepanjang cakap ni sajalah untuk makluman. Tabung haji juga sekarang ni tengah giat menjalankan kempen pendaftaran khairat kematian, iaitu dipanggil TH Khairat. Kenapa kami galakkan sangat bakal-bakal haji ni ambil TH Khairat? Kerana tahun lepas kita ada 24 atau 23 kematian di Mekah Madinah. Bila mati di sana, kami tabung haji boleh bagi khairat kematian lah, dengan syarat dia mendaftar sebagai ahli khairat kematian. Nak daftar dia insya-Allah sangat mudah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari tijari tu, boleh daftar kat situ. Sebab apa? Bila tuan-tuan pergi sana dan meninggal di sana, tabung haji boleh bayar sebanyak minimum RM12,000 dan maksimum RM24,000. Macam tu lah So saya galakkan sangat-sangat bakal-bakal haji ni kalau boleh buat dari sekarang lah untuk khairat kematian. Sebab manfaatnya ialah untuk waris kita juga kan. Sebab kita nak jalan jauh ni, nak pergi Mekah Madinah ni. Siapa yang biasa pergi umrah tu tak ada masalah lah. Yang mana first time ni saya seronok yang first time ni, sebab dia baru teruja tu nak pergi. Lepas tu tabung haji juga ada menyediakan potongan gaji berjadual. Maksudnya tuan-tuan boleh simpan secara konsisten setiap bulan. Orang panggil e-mandate, maknanya tuan-tuan buat transfer daripada akaun bank ke akaun tabung haji, masuk ke akaun tabung haji secara konsisten. Kenapa saya minta macam tu? Sebab tabung haji ni sekarang dah 60 tahun berkhidmat kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan terpilih untuk haji tahun ni, insya-Allah harga untuk tuan-tuan dan perempuan belum tentukan lagi. Kita akan bersidang di parlimen untuk tentukan harga tuan-tuan dan perempuan. Ada yang cakap tabung haji kenapa tak boleh bagi harga awal? Kenapa tak boleh bagi harga awal? Tahun lepas kan sama. Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, tahun lepas harganya 33,300 kos keseluruhan satu jemaah haji. So mana yang dapat tahun lepas dia akan mendapat subsidi. Subsidinya bergantung kepada pihak kerajaan yang menentukan sama ada dia B40, M40 atau T20. Kalau dapat harga B40 tu dapatlah harga dalam 13,000. So yang lain tu akan disubsidi oleh tabung haji. Kalau dapat harga M40 dapatlah harga 19,000 ke 20,000. Yang selebihnya disubsidi oleh tabung haji. Untuk tahun ni kita tak bersidang lagi. Kenapa kami bersidang? Sebab tabung haji ni dia akta, dia bukan macam bank. Kami kena bersidang, kena minta persetujuan daripada Perdana Menteri, kena minta persetujuan daripada Kementerian Kewangan nak letak harga tuan-tuan dan perempuan ni. Sebab tu kita pun kena tunggu green light daripada Arab Saudi. Adakah kota tahun ni penuh? Sebab ada setengah tahun kotanya tak penuh. So kita kena tahu juga kota kita ni macam mana. So macam tu lah tuan-tuan dan perempuan Saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan masih setia bersama tabung haji, kerana setiap tahun kami masih mampu untuk membayar subsidi kepada jemaah-jemaah haji. Kalau tak kena pun tuan-tuan dan perempuan pun mungkin kerana anak cucu kita pada masa akan datang. Kerana duit tuan-tuan dan perempuan yang menabung di tabung haji, sebenarnya kami laburkan balik untuk memberi keuntungan kepada anak cucu kita yang akan datang lah. Sebab zakat tabung haji pada tahun ni insya-Allah alhamdulillah lah, Perak menyumbang 6.9 juta zakat kepada jabat zakat. So yang itulah yang kita nak sebenarnya. Tabung haji adalah satu-satu institusi yang menyumbangkan zakat yang agak yang tertinggi lah. Kalau macam dekat Selangor tu lagi tinggi. Selangor 28 juta setahun. Tuan-tuan bayangkan lah. So banyaknya sumbangan-sumbangan tuan-tuan secara tidak langsung untuk mengerjakan haji. Saya rasa dah panjang sangat saya cakap ni. Kalau bagi mic lagi saya lagi panjang saya cakap. Saya mengharapkan nanti bolehlah tanya dengan penyeras masjid ni, Haji Asnul, kerana saya pun tak lama kat sini, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada isi kandungan yang akan disampaikan oleh pada Ustaz, kerana ada benda-benda yang perlu kita ambil perhatian. Yang terutamanya berkenaan dengan hukum hakam lah.
Sebab tiap tahun hukum hakam kita ni berbeza, walaupun kita ni seakan-akan sama. Sebab kita macam tahun lepas dia ada ruksah sikit, dia ada macam boleh melontar tu, ada jalan lain sikit. Itu nanti tanya ustaz lah, sebab saya bukan ustaz. Okey, tanpa membuang masa, saya mengakhiri ucapan saya. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan dapat setia dan insya-Allah lah sabar dengan apa juga dugaan untuk kita pergi haji ni, kerana inilah hari pertama untuk kita, perjalanan kita untuk pergi haji, dan cabaran dia tak sama tuan-tuan dan puan. Banyak yang kami jumpa sampai bercerai-berai pun ada. Saya harap tak adalah jemaah untuk Masjid Mutakin ni. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan sekalian, semoga majlis hari ini dan khusus yang akan dijalankan mendapat rahmat dan diberkati Allah. Bersamalah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua peserta akan dapat menunaikan haji dan pada tahun ini insya-Allah. So saya bagi pihak seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mutakin dan khusus asas haji 1446 memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap tingkah laku yang kurang sopan ataupun layanan yang kurang sempurna sepanjang kursus berjalan. Kami turut mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan semua dijemput menjadi tetamu Allah di tanah suci pada sidang sisi 1446 ini insya-Allah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Karim bin Abdul Samad penceramah pada modul siri yang pertama ini untuk mencampaikan ceramah atau khusus bertajuk sejarah dan pengenalan tanah suci Mekah dan Madinah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Yang dirahmati tuan-tuan, puan-puan, bakal haji, bakal hajah, ahli jawatan kuasa masjid, wakil tabung haji, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, rapat syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah dapat sekali lagi kita bertemu dalam acara tahunan, iaitu khusus asas haji bagi 1446 Hijrah 2024 masih. Mudah-mudahan kali ini kita dapat manfaat dan menguatkan keilmuan kita dalam ibadat haji. Kerana ibadat haji ni dia setahun seumur hidup sekali. Kan? Sebab tu bila dia dah pergi Mekah, dia balik Mekah, dia tak belajar haji ni. Udahlah tu. Pasal dia kata seumur hidup sekali. Okay. Tapi bagi umrah, dia nak pergi, itu boleh pergi bila-bila masa pun. Baik. Sebelum itu mari kita mengambil keberkatan aura ibadat haji dengan sama-sama kita melafazkan talbiyah dan menghayati maknanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Tak apa. Ya, saya nak berdiri. Tak apa. Okey. Baik, kita tengok pengertian dia. Dia kena berdiri ni baru sedap. Sampai pukul 2 petang pun boleh. Kalau berdiri lah. Kalau duduk pukul 10 balik lah. Berdiri ni sampai 2 petang. Boleh tahan tak? Boleh. Okey, insyaAllah. Baik. Apa maksud dia? Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Labbaika tu maksudnya labbaika. Hamba-Mu datang, ya Allah, menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Labbaika la syarika lak. Labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. 2-3 kali tu kita sebut dia. La syarika, Tuhan yang tiada sekutu baginya, dan hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, inna hamda wa ni'mata, dan segala nikmat, wal mulka, dan segala kerajaan pemerintahan adalah kepunyaan Engkau. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau, bagi kamulah, ya Allah. Okey. Tuan-tuan boleh tengok dekat skrin ni. Tuan-tuan boleh tengok juga dekat buku. Buku ni kalau tuan-tuan ada boleh. Tak ada pun tengok dekat skrin. Sama aja dalam dia. Tak ada masalah. Cuma di luar je berbeza. Dia tulis tahun je yang lain. Tapi dalam tetap tawaf 7 kali juga. Itu. Walaupun di luar dia berbeza. Itu saja. Nanti kalau yang tuan-tuan dapat pergi, dia ada dia akan bagi buku lah. Okay, boleh tengok ni ataupun boleh tengok skrin dan catat lah apa-apa yang patut. Baik. Dia kalau ikut dia punya ni dia 15 minit sebelum dia ada 15 minit dia ada tadabbur dipanggil. Dia punya satu tambahan pada kursus kali ini, dia ada tadabbur. Dia bagi beberapa ayat, lepas tu kita tadabbur sikit baru start dia lah. Tapi hari ni pun telajak dah banyak tadabbur dah tadi. Tadabbur cerita gitu keadaan yang berlaku dunia hari ni, tuan-tuan. Macam itulah dia punya keadaan dia. Dulu zaman kita tak ada media sosial ni. Kalau telefon pun pakai public. Nak SMS tak boleh, apa pun tak boleh. Dunia berubah. Dia pakai handphone, pakai telefon bimbit yang besar punya tu. Mula-mula dulu besar betul ayak mineral tu. Itu Nokia punya Telekom. Lepas tu lama-lama dia tukar kecil sampai hari ni. Lama-lama min telan je. Lama-lama dah. Tak payah pakai. Jadi oleh kerana dunia berubah teknologi dia, jadi semua masuk dalam ni, tuan. Kadang-kadang bukan dia tak mau jawab. Ni nak jawab tak reti. Kadang-kadang handphone ni yang pakai yang had lama tu, had yang orang panggil 3 sekupang. 3 sekupang tu tak lepi dah, tuan-tuan. Nak cakap pun kena goncang, baru boleh cakap. Gitu. Jadi semua nak kena pakai yang apa benda Apple lah, iPhone kan, Apple 5 tembikai macam-macam. Okey. Samsung semua ada. Jadi tak boleh lari dah benda tu dalam dunia hari ni. Kan? Semua main dalam ni lah. Jadi tuan-tuan nak jawab ke tak jawab pun bagi dalam ni. Kami periksa apa dipanggil ujian pengukuhan. Semua dalam ni. Tak ada pergi duduk ni tak. Semua dalam ni. Ada masuk tu. Pandai-pandai. Apa tu submit je. Semua dalam ni, tuan. Tu cerita dia sekarang bukan pasal dia tak mau terima, tapi dia nak jawab tu langsung hilang. Tidur, pening tengok kan. Kerana ada dia macam ni. Sebab tu tuan-tuan nak kena pakai sikit mahir sikit lah contoh. Tapi lah ni semua dah ada dah ni. Paling tidak pun Samsung kah, murah sikit lagi Samsung. Tu paling murah. Kalau pakai hak lama-lama tak lepi dah, tuan. Semua dia jawab, SMS, ajak kursus, semua download dalam ni. Itu saja. Khutbah Jumaat pun ada imam baca dalam ni. Tiba-tiba habis bateri, jam dia atas. Gitu dah. Gitu. Semua dah pakai ni. Setengah masjid saya pergi tu di Selangor ke di mana. Skrin semua dia buat dah. Semua keadaan dia gitu. Suasana dia berubah. Jadi ikutilah. Semua kena download e-jari. Kan dia panggil e-jari. Semua kena, kalau tuan nak ni kena download dalam ni. Baru boleh dapat. Jadi itu dia punya keadaan suasana perubahan-perubahan yang berlaku dalam
dalam dunia hari ini. Lepas tu Sayyidina Umar dia sebut, ajarlah anakmu zaman dia. Dan ajarlah anakmu, didiklah anakmu zaman dia. Jangan didik zaman kita. Bukan kata zaman kita condemn, tak. Zaman kita dah, kalau dulu di sekolah, talk and shop. Dekat. Sekarang tak lah. Masuk universiti, anak-anak mesti ada laptop. Hang susah ke senang ke? Kena ada. Pasal itu dah dia punya kaedah. Dulu kita mengaji, cikgu kita mengajar kan. Mati habis dah cikgu kita, meninggal dunia habis dah. Dia mengajar itu. Tak boleh tak faham ya, ada support. Senyap, tak lawan. Tapi hari ni, semua masuk ni. Kita support budak pun, masuk dalam ni. Masuk dalam ni satu, masuk mahkamah satu. Gitu. Masuk TikTok, masuk banyak cerita dia dunia hari ni. Tapi sebab tu tak apalah, kerana dunia kita ada berbeza dunia, tapi Sayyidina Umar kata dia tahu didik zaman dia. Bila didik zaman dia, didiklah apa yang ada pada zaman dia. Itu saja kan. Tapi hukum hakam dia tak berubah, tetap macam tu, kecuali ada beberapa kelonggaran dan sebagainya. Itu saja. Kalau buat haji ni tak ada ubah apa-apa. Tawaf tetap 7, marilah zaman siapa pun. Dia tetap 7 kali pusing, tapi adalah sini sikit. Itu saja. Hukum ni dia tak berubah, tapi suasana berubah. Sebab tu tuan-tuan bersedialah dengan benda-benda macam ni untuk jawab. Dulu pakai surat. Kalau rayuan haji pakai surat. Saya sekian-sekian, okey, uzur, sakit, lipat pergi tabur haji. Ada dululah satu makcik tu, dia jumpa, Ustaz boleh tak tolong saya? Kita pun bukan kerja tabur haji, kita ceramah aja, tapi dia, tak apa, makcik tulis je surat. Lepas tu try lah. Pergilah, dia dah uzur, dia bawa surat, naik tabur haji, tunjuk dulu. Dan ni tunjuk surat, makcik buka laman web. Mampu nak buka laman web. Dia tak pakai. Dulu pakai surat tak apa. Pergi tak dapat, tahun depan tulis surat lagi. Tak dapat lah ustaz, macam mana? Tak apa, tahun depan tulis lagi surat. Bawa. Kalau sebelum nak hantar surat tu, kemiankan dulu. Kok boleh dapat. Serta gitu. Nah ni tak ada dah ni semua ni. Kalau kita pergi pun makcik buka dia laman web www apa benda kita pun tak tahu. Semua macam tu lah. Lepas tu pakai duit pun tak mau dah, semua pakai kad. Pergi JPJ buat lesen pun pakai kad. Tak mau dah RM20 buat road tag Biba ke apa, tak mau dah. Semua pakai kad. Tak pun pakai duit kan. Nak makan pun gitu. Makan kedai kampung tuan-tuan, tu pun kena QR. Kedai kampung tuan. Nak makan kena scan kod dia dulu baru cari. Dan datang apa nak makan ni, apa benda. Nak makan pagi tengah hari baru jumpa menu dia. Tu bila nak makan. Tuan-tuan pergi KFC, McD dulu lah. Dulu kita pergi kaunter. Pakcik nak ni. Sekarang tak mau. Kita pergi kaunter. Pakcik pergi dekat skrin tu. Yang ada. Kan? Sabi. Dululah sebelum kita boycott lah. Habis. Kita boycott ni slow sikit lah. Okey. Pilih nak makanan. Nak makan pagi. Cari. Petang baru jumpa. Pagi. Gitu. Lepas tu tekan ayam. Senarai ayam. Ayam berapa? Ayam Turki, ayam. Anak-anak kita aja yang tapi ada tuan-tuan yang kerti kan. Tapi serta dia macam tu lah keadaannya. Tapi kalau tak berhaji buat macam tu, memang dunia dah macam tu lah. So kena bersedia lah. Dapat je tengok. Pelan-pelan lah. Tak pun tanya anak macam mana nak buat. Kalau kita berdua tinggal rumah sampai malam, macam mana nak buat? Entah, aku pun tak tahu. Aku lagi tak tahu. Dia kata kat suami dia. Dah tak usah jawab, payah sangat. Jadi gitu. Tapi kita tak boleh nak cakap apa, kerana dia bergerak macam tu. Dulu kalau tuan-tuan jadi cikgu, mak kertas, jadi cikgu, mak kertas pakai tangan, bawa ni. Bawa bandel-bandel, buah atas bumbung kereta.
Lepas tu lupa berselerok kata. Lah ni masuk dalam ni. Dia pakai online marking system, OMS. Pakai dalam skrin. Dia download siksa, kita duduk dalam ni, dalam jamban pun boleh duduk. Right. Contoh itu. Perubahan banyak dalam dunia hari ni. Itulah saja saya sebutlah. Ni pun tadabbur juga. Okey. Right. Tak. So, apa yang disebut dia tabur haji apa semua tu memang realiti dalam dunia dia gitulah. Dunia sedia. Tapi tak jawab tu bukan saya ingat bukan pasal dia tak mau jawab. Dia tak tahu nak jawab. Nak suruh anak duduk Kuala Lumpur. Anak ada duduk Johor. Macam mana nak buat? Udahlah. Diam-diam sudah. Diam-diam. Sampai sudah diam. Begitulah. Dia jawab ya, tekan apa yang ada dalam tu. Kadang saya suruh tekan ni. Kan, continue. Tu, continue sampai malam duk continue tu. Okay. Baik. Apa objek? Ini senang ya tajuk dia. Ini tajuk dia sejarah dan pengenalan tanah suci. Ini senang tajuk dia. Tuan-tuan baca sendiri pun boleh. Jom kita baliklah. Tuan-tuan baca sendiri ya. Betul. Buka buku. Senang ya cikgu ni kan, susah sangat. Tuan-tuan baca sendiri. Tu P. Ramlee dia jadi guru besar kerana itu. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola, dia tidur. Gitu. Cerita mudah, sejarah pengenalan tanah suci Mekah. Tapi kadang-kadang kita nak balik baca, tak dan. Nak balik baca cerita ni, tak dan. Hak bekerja lagi, tak dan. Hak pencen pun tak dan. Pasal banyak hal dah, tak cucu ambil cucu macam-macam. Jadi nak buka baca tu tak dan. Gaya duk tunggu cucu baru nak buka, cucu dah masuk dah. Balik, tak dan. Jadi bila kita mari macam ni, dengar ada orang baca, jadilah. Kalau nak dengar orang baca tak dan juga, tu tak boleh nak cakap lah. Gitu. Jadi ada orang tolong baca, ada siap dah skrin, tuan-tuan tengok saja. Okey? Mudah. Tak faham, tuan-tuan jangan tanya. Okey. Baik. Ini senang je cerita dia. Macam mana pengenalan tanah suci. Antara objektif dia adalah mengetahui sejarah ringkas Nabi Adam, Nabi Ibrahim ni yang ada hubung kait dengan sejarah tanah suci. Kalau Adam ni pertemuan dia dengan Hawa waktu di lontar keluar daripada syurga, jumpa itulah di Arafah. Itu antara cerita dia. Nabi Ibrahim ni lagilah. Lepas tu Nabi Ismail alaihi salam. Bukan Amerika Syarikat. Alaihi salam. Gitu. Dia baca Amerika Syarikat bila mereka jadi warga negara Amerika ni. Dia jadi macam satu imam di Kelantan. Dia baca khutbah. Baca khutbah doa untuk Sultan. Sultan Ismail yang ke-5. Dia sistem raja-raja ni dia tak pakai nombor 5. Dia pakai V. Orang kata V5 lah kan. Dia kata hidayah kepada Sultan Ismail Putra V. Dia baca V. Udah. V pun V lah. Punya nak tak buat V. Udah. Itu dunia hari ni. Macam tu lah. Bahasa-bahasa baru yang dimasukkan dalam khutbah. Tu yang jadi bunyi macam-macam tu. Bahasa-bahasa baru dia masuk. Dia eja dalam Jawi. Bunyi gitu lah. Tabung haji sudah mempersiapkan kelengkapan dengan penerbangan yang canggih Boeing 737. Ada tu. Orang Boeing, dia baca Boeing. Boeing pun Boeing lah. Boeing ni tu. Baik. Dan Nabi Ismail. Ni habis. Habis bateri. Okey. Dan kisah Nabi Ismail ni dua beranak lah dengan mak dia Hajar. Nabi Ibrahim ni dia dua. Satu dengan Sarah. Lepas tu dia dengan Sarah tak dapat anak, dia kahwin dengan Hajar. Hajar dapat Ismail. Lepas tu Allah Ta'ala bagi rezeki kepada Sarah, dapat Ishak. Itu Ishak, Yaqub, Yusuf turun tu. Dia habis bateri. Itu yang turun tu. Ismail ni dia turun silsilah dah tok Nabi yang ke-25 tu sampai ke Nabi Ismail AS. Itu dia pecah dua gitu.
Baik. Kemudian yang kedua, memahami konsep taubat, sabar, syukur dan juga pengorbanan lah dalam tajuk nanti. Macam mana nak bersabar bila berhadapan dengan suasana di Kota Mekah yang pelbagai cabaran dia kan. Sabar bukan sampai Kota Mekah. Daripada sini lagi kena sabar lah. Daripada menuntut usaha haji pun kena. Oh, kena sabar dah. Oh, bukan senang nak duduk dalam ni. Allah Rabbi. Banyak cabaran di luar tu. Nak berkelah lah hari ni lah. Cucu balik kan. Apa, jom lah pergi berkelah. Apa dah pakai tudung nak main kerusuh ni. Okey lah, tak apalah. Tukar pakai Yankee, pergi berkelah. Tuan-tuan, gitu. Main kena sabar, syukur, pengorbanan akan disebut nanti. Menghayati adab dan amalan tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Taala dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu akan disebut dalam ni. Okey, kandungan dalam ini adalah sejarah tanah suci Mekah, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, isteri dia, anak dia, macam mana boleh berlaku, dan kelebihan tanah haram, apa kelebihan-kelebihan yang ada pada tanah haram. Kemudian sejarah Kaabah, Masjidil Haram. Kenapa disebut macam ni? Bila tuan-tuan pergi nanti, kalau baru boleh menghayati dan menjiwai dia. Macam kita mengetahui satu tempat sejarah, Langkawi contohnya kan. Apa sejarah Langkawi? Masuri lah. Jadi bila kita pergi tu, sini tempat Masuri yang sumpah 7 keturunan. Kan? Padang jarak, padang terkukuh. Baru kita pun, wow, Masuri. Bagi pula tengok tempat dia dibunuh, diikat. Ada. Bagi tengok tempat dia kena ikat, kena bunuh lu. Cuma tak nampak darah putih menilih tu, tak nampak. Tapi pokok tu ada ceritanya. Bagi pula makam dia, belakang tu ada rumah dia. Wah, inilah Masuri dulu. Padahal makam siapa pun kita tak tahu. Pakcik mana meninggal situ, dia ke makam Masuri. Okey. Orang Melayu pun ambil Yasin, baca. Orang Melayu dia pantang jumpa kubur, dia nak baca Yasin je. Betul. Jadi kita pergi tu, ini tempat dia dulu. Alah ni tak ada lah. Orang cari Tupperware, makan-makan tu lah. Lupa dah Masuri ni. Tapi kalau kita pergi Mekah, ini sejarah Baitullah. Macam mana Nabi Ibrahim bina dulu. Inilah tempat mustajab sejak. Itu dimasukkan dalam satu slot. Dalam sini adalah sejarah tanah suci. Amalan apa nak buat di Masjid Haram, takkan kita pergi shopping saja. Kan? Apa amalan-amalan kita nak sediakan, nak penuhi sepanjang-panjang 30-40 hari, ataupun kita pergi umrah 12 hari, apa nak dimasukkan, nak diamalkan sepanjang tu. Lepas tu kelebihan sejarah macam mana boleh terbitnya air Zam-Zam, kawasan Masy'aril Haram, tempat-tempat yang tuan-tuan akan tempuhi, iaitu Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini tempat-tempat yang rukun dia, wajib dan sebagainya. Lepas tu ada adab di Mekah, dia ada adab dia. Kan boleh pergi cakap merapu ikut dan gitu tuan, tanah suci kan. Kadang orang dia saya Mekah ni macam Ipoh Kuala Lumpur je. Dia cakap gitu kan. Lebuh dia menyesat, mana pi ni. Dia ada adab peraturan dia lah. Macam kita nak pergi rumah orang ke di mana-mana pun dia ada adab. Lepas tu sejarah Madinah Al-Munawwarah, iaitu Masjid Nabawi, dan juga tempat-tempat sejarah yang lain. Okey. Ini dia punya itulah gambaran dia, ni peta dia lebih kurang. Ini tuan-tuan boleh akses internet pun banyak. Okey. Sejarah Mekah. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, isterinya Hajar dan puteranya Nabi Ismail. Yang ini disebut oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 37-38. Perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS meninggalkan keluarganya Sayyidatuna Hajar dan Ismail AS di Mekah. Dia kahwin dua tadilah. Dia kahwin dengan Sarah dulu, tak dapat anak, dia kahwin pula dengan Hajar. Hajar ni hamba dia kerja. Okey, lepas tu Allah Taala rezeki dengan Ismail. Lepas tu Allah Taala bisikkan Nabi Ibrahim, ada lagi kamu akan dapat zuriatnya dengan Sarah, iaitulah Ishaq. Yaqub, Yusuf, apa benda tu lah, turun sampai ni. Itu dia punya kisah. Berarti adalah benda-benda sikit-sikit. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim
bawa Hajar, bawa Ismail, tinggal di satu tempat wadi, tempat lembah yang gersang, tak ada orang duduk. Ada satu kabilah nama Jurhum yang duduk di kawasan berdekatan tempat tempat Hajar dengan Ismail dia letakkan. Ada satu perkampungan hujung jauh nama dia kabilah Jurhum. Duduk di situ. Ketaatan Nabi Ibrahim AS pada Allah SWT dan tawakal dia. Kan senang nak letak dua anak ni kan. Dua beranak ni, isteri dia Hajar dengan Ismail kecil lagi masa tu. Letak dua. Pergi lah. Kita tak sampai hati nak letak anak. Anak kecil, tapi dia buat nak tu perintah Tuhan. Macam dia mimpi, Nabi Ibrahim mimpi suruh sembelih Ismail, sama juga. Tapi dah kena perintah Tuhan, dia buat lah. Nak kata macam mana? Kan? Tapi kita jangan buat. Pasal kita bukan mimpi. Kalau kita mimpi sembelih anak, kita bukan mimpi. Tu merepek orang panggil. Jangan sembelih. Kadang kita malam mimpi suruh sembelih anak. Besok pagi kita bangkit, mat, ayah mimpi macam Ibrahim sembelih hang mat. Lari mat weh, ayah hang tak betul. Itu. Kalau Ismail tak apa, kalau Ibrahim dia mimpi Nabi ni ru'yah as-sadiqah. Mimpi yang benar. Itu yang dia sembelih. Tapi Ismail ni pun dia perintah Tuhan, buatlah. Itu yang dia buat. Ada orang kata Nabi Ibrahim ni dia bukan mimpi, dibisik oleh syaitan, oleh iblis. Bukan. Bisik iblis ni hang yang cakap itu. Itu perintah Tuhan. Itu dia pergi tu. Sejarah melontar tu. Pergi bawa sampai sekerat. Setan mari gusik-gusik. Lontar sampai separuh. Itu yang proses melontar tu. Yang akan tuan-tuan lalui nantilah. Kalau orang dah biasa tu, okey. Itu sejarah dia mari dari sini. Kemudian doa Nabi Ibrahim AS menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk datang ke Mekah. Tuan-tuan, Mekah ni tak pernah tak ada orang. Tuan-tuan nak tawaf di Mekah ni, di Baitullah ni, tak pernah tak ada orang. Pernah nak pergi pukul 2 pagi, kering. Tak ada siapa. Seorang-seorang kita tawaf. Ada. Ada je. Ada je mari. Tu Saudi dia kaya. Dia cukai lampangan terbang dia saja pun berapa. Tak pernah berhenti. Habis haji, bukan kata habis haji, tak ada nak habis haji orang nak pergi dah umrah. Sampailah hari ni. Ada je orang pergi. Kita rasa tak pergi, orang pergi. Begitu. Bubuhlah berapa ribu pun. Kalau musim Ramadan tu, dekat 15,000 tambang umrah. Ramadan lah. Tambah 10 takhir pun. Lagi mahal. Pun orang pergi, tak masalah. Yang pergi naik motor apa dah? Naik basikal apa? Yang baru ni naik basikal kan? Naik motor. Sampai tahap tu tak nak pergi. Punya semua. Pasal nak tunggu ni, kota lambat sangat kot. Barangkali lah kot. Habis aku naik motor. Gitu. Tunggu payah sangat. Itu pakcik parik tu nak pergi juga. Pakcik tak boleh pergi, kena ada kota. Pakcik tak pergi, nak pergi juga. Tak ada kota pun. Gitu. Tak boleh pakcik, kena pergi, kena kata. Pakcik tak boleh. Ada kota, tak ada kota, pakcik nak pergi juga. Kata dia. Pergilah pakcik, tak ada kota pun. Pergi lah. Naik motor, motor. Punya jauh berapa bulan baru sampai. Disambut oleh kedutaan Malaysia. Bukan senang tuan. Tapi balik tak naik motor dah. Naik ke terbang tuan. Motor lah tak pihak duduk situ. Bertahan. Ada suami isteri pun ada pergi. Lepas tu ada apa pergi. Naik basikal, naik apa. Alhamdulillah. Jom kita try more. Naik on dekat hak bulat no, hak peta. Dah pun naik RZ. Sampai lo start rongkai habis motor lah. Okay. Dia ada sponsor. Dia ada orang buat. Banyak orang pergi umrah naik motor. Belah-belah orang pergi. Rajin apa. Minat. Basikal boleh. Jalan kaki ya tak ada lagi. Kalau ada jalan kaki lagi andai. Kamu sampai Mekah tinggi ni. Baik, doa Nabi Ibrahim tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah haram. Okey, dia doa tu yang jadi berkat ni, walaupun dia tak ada tumbuhan-tumbuhan hebat-hebat macam kita, tapi kurma dia punya buah tin, buah apa memang menjadi buruan jemaah haji umrah yang pergilah. Pergi tentu bawa balik dah, paling tidak pun kurma ajwa kan. Ni kurma Nabi. Dia pun tahu. Dan Arab ni, dia tahu orang Melayu suka kurma Nabi. Kurma Nabi, kurma Nabi. Ramai.
150 riyal sekilo. Apa tu black tone pun, black tone kan pernah duri hitam pun kalah. Nak bayang, orang beli kurma Nabi, balik malas juga main surau, contoh gitu lah. Kat sini mahal, 1 gram saya tengok berapa belah kurma ajwa tu, tapi memang sedap kan. Memang sedap lah, bisa kan? Oh, memang padan lah mahal pun memang sedap. Kalau kita, orang balik Mekah, kita selalu ziarah kot dia hidang ajwa lah. Dia hidang juga tapi dia potong 20. Tinggal sikit sangat tu. Telan tak rasa maksudnya. Anda hampir negeri. Gitu. Itu memang mewah lah. Hebat lah gitu. Tapi dalam derian dia tak ada lah. Pasal negara dia tak sesuai tumbuh derian ni. Tak sesuai. Cuaca panas tak boleh. Tapi dia pun tak suka makan derian. Kita orang Melayu ni Allah Ta'ala bagi satu nikmat. Tak ada pokok tu, tak ada kat Malaysia pun kita makan. Dia derian tak ada kat Mekah. Memang dia tak suka. Padahal pasal derian tu tak ada. Kita kurma tak ada sini tapi kita suka. Tu lidah orang Melayu Allah Ta'ala bagi. Hebat. Dia nak makan. Kita makan derian dengan biji. Mana biji? Tak tahu duk mana. Gitu. Tu Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Lidah orang Melayu tak boleh cakap Arab pun. Tapi rezeki tuan orang bagi boleh makan lah. Patutnya kita tak makan lah kurma ni. Pasal dia tak ada tempat kita kan. Tak boleh nak makan. Tapi boleh. Marilah apa pun. Tu lidah orang Melayu punya handai. Mi kari kani garden pun habis. Tuan-tuan bayang. Okay. Doa Nabi Ibrahim tentang rezeki perkataannya. Okay. Kemudian sejarah Mekah pula. Hajar mengadu kepada Allah Ta'ala. Mohon rezeki lah. Hajar lari ulang-alik Safa Marwah bila dia letak tu dia dahaga. Ismail dahaga nak minuman. Cara hanya tuan-tuan tahu ya. Mau dia lari ulang-alik. Dia sampai satu tempat tu dia cepat sikit. Lepas tu dia berjalan naik atas bukit Marwah, tengok. Tak ada, turun balik. Sampai tempat tu lari. Lari anak. Lepas tu naik bukit Safa tengok. Macam tu. Mana nak cari? Tanah wadi. Tanah lembah yang gersang, yang tak ada apa. Itu yang keluar air Zam-Zam dari pasir akibat tolakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia tendang kan budak dahaga keluar. Tapi kalau dalam satu riwayat tu malaikat yang menepuk sayap dia. Itu yang pancur. Walaupun nampak kaki dia tolak. Tapi sebenarnya malaikat yang tepuk. Itu yang Hajar turun tazamzama. Tazamzama ni kepung. Itu yang jadi telaga tu. Mari Piramli Zam-Zam ala Kazam. Reka macam-macam Piramli weh. Gitu. Okay. Lepas tu umur waktu itu 13 tahun. Besar dah lah. Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah. Cerita dia panjang. Dia kahwin. Bila dah jumpa telaga Zam-Zam tu, jadi kabilah Jurhum ni dia ada perkemahan, ada perkampungan, tapi bekalan air dia tak ada. Dia problem. Jadi macam mana dia tengok burung terbang. Burung terbang di satu tempat ujung sana. Dia kata ini tanda ada penempatan dan ada air situ. Itu dulu punya bacaan. Tengok burung lah. Jadi pergilah 2-3 orang wakil Jurhum ni cari-cari, jumpa lah. Ni jumpa 2 beranak ni. Mai. Dan ni kami air tak ada tapi kami ada perkampungan. Mau duduk dengan kami. Okey? Tu dia berpindah. Duduk itu. Jadi Hajar dengan Ismail ada perkampungan dia boleh duduk ni, dan kabilah Jurhum ni boleh dapat supply air Zam-Zam ni lah. Itu yang dia kahwin dengan Ismail kahwin dengan seorang perempuan kabilah Jurhum ni lah. Itu cerita panjang dia lah. Baik, ketaatan dan pengorbanan. Perintah korban sembelihan Nabi Ismail AS melalui mimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Okey, maka tak kala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim kata, wahai anak kesayangku ya bunayya. Dia beza dengan ya ibnu. Wahai anak. Kalau ya bunayya, wahai sayangku.
Macam dalam surah Luqman. Apa? Ya bunayya aqimis salah. Daripada ibnu. Tapi ibnu ni panggilan biasa. Itu. Kalau ya bunayya, wahai sayangku. Itu berbeza dia. Dia tasghir kan. Tapi ni mengkecilkan panggilan tu. Dia panggil wahai anak kesayangku, ya bunayya. Kalau dia panggil ya ibnu, wahai anakku. Itu saja, anak lelaki. Ya bintu, wahai anak perempuan. Tapi ya bunayya, wahai anak kesayangku. Wahai sayanglah, macam tu cerita dia. Baik, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Apa hamnya? Maza tarah? Apa pandangan engkau? Kan? Kata anaknya Ismail jawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapat daku daripada orang-orang yang sabar. Inilah. Ada orang kata, orang Melayu, orang Islam kita kata Nabi Ibrahim dibisik oleh syaitan. Bukan. Dia mimpi. Nabi dan mana boleh bisik syaitan? Dia tak boleh. Boleh syaitan ni kita. Okay? Dia mimpi yang benar. Kalau kita mimpi macam sebut tadi, tuan-tuan jangan buat. Tak boleh. Dia ada satu lagi. Dia panggil apa? Penyakit bunyi suara ni. Apa orang putih panggil? Tak payah, tak payah pick up. Okay. Dia bisik. Bunuh. Tu dia tengok ayah dia janggut macam kambing. Bunuh. Tu bisikan. Tu bahaya tu. Yang ni bukan. Ini memang dia mimpi. Tapi ada juga orang kita ada bunyi bisikan. Dia bisik ni dia bulan puasa je. Bisik ni dia mari bulan puasa je. Hari pertama okey. Hari kedua pukul 3-4 pagi dia bisik. Wangge. Tu dia tak puasa. Isteri dia tanya, siapa tak puasa? Aku ni ada penyakit bisikan. Dia duduk bisik. 3 pagi, 4 pagi dia bisik. Bisik apa? Wangge. Gitu. Tapi habis Ramadan, hilang pula bisikan tu. Baik. Ini pembinaan gambar sejarah dia. Nabi Allah Ibrahim AS. Beza buku sini. Okey. Nabi Ibrahim AS datang kali ketiga ke Mekah setelah menerima perintah bangunan Kaabah. Dia mari pula lah. Okey. Ketika itu Nabi Ismail dah umur 20 tahun. Dan ibunya telah pun meninggal dunia. Salah dah habis. Wa isyafa Ibrahimul qawa'id al-baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan dasar-dasar, iaitu tapak Baitullah Kaabah itu. Dan sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan sesungguhnya engkau lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang Nabi Ibrahim dia berdiri atas batu tu dengan anak dia. Itu panggil maqam Ibrahim. Itu yang depan Baitullah, nanti dia tunjuk dalam slide ni. Makam Ibrahim. Itu tempat batu yang dia pijak. Bukan tanah perkuburan dia. Bukan makam. Tapi makam ni tapak dia berdiri. Daripada kalimah qamah. Qamah ni berdiri. Jadi dia pijak batu tu. Batu yang duk angkat binaan tu sampai jadi tapak kaki. Macam simen basah, kita pijak. Jadi macam tu. Besar juga. Orang tuan pergi nanti. Ada orang dia pergi Mekah, dia cerita yang ni dia tak tahu. Ada ke? Pasal dia tak explore, kata orang putih kan. Jadi tuan-tuan kalau pergi tengok, ni apa bangunan ni kan? Kita dah tahu maklumat dia. Selesai umrah, pergilah explore tengok. Oh, dia. Dia banyak explore shopping center. Itu masalah dia. Kita pergi tengok tempat-tempat sejarah macam mana dibuat. Itu makam Ibrahim, tapak kaki dia. Yang ada tinggi kan, dia buat macam tembaga tu. Kita tengok dalam. Dia ada cermin, kita tengok dalam tu. Dia tutup nanti orang buat macam-macam pula. Okey, sejarah Mekah kawasan yang tidak berpenghuni, laluan rombongan pedagang yang pergi ke Syam. Dia. Suku Jurhum mohon keizinan daripada Sayyidina Hajar untuk bermukim, untuk dia duduk sekali lah. Nabi Ismail dijodohkan dengan anak kaum Jurhum. Dia ada 2 kali kot dia kahwin ni. Kalau ikut dalam sejarah tu. Kahwin kali pertama, Nabi Ibrahim mari.
Tanya orang, ada orang sekian-sekian? Ada. Pergi dia rumah dia. Dia tanya, ada orang nama sekian-sekian? Dia Qabilah Jurhum. Ada. Dia pergi sekian-sekian. Dia pergi rumah Ismail ni. Bila dia sampai, isteri Ismail ni tak cakap apa pun. Tak sila masuk ke apa pun. Ada Ismail ni. Dia tak ada. Dia pergi. Dah. Lepas tu Ibrahim pesan ke isteri dia, nanti Ismail balik, suruh dia ubah pintu. Balik ya. Lepas tu bila Ismail balik, isteri dia pesan. Dia kata tadi orang sekian-sekian rupanya, dia mari sini. Dia tahu dah bapa ayah dia. Dia pesan apa? Dia pesan suruh ubah pintu. Ubah pintu ni suruh. Tak bagus. Lepas tu dia main pula kali kedua, pun tak ada juga. Tapi baguslah isteri kedua ni. Ni dia apa semua. Dia pesan nanti orang ni balik, habaq dia jangan ubah pintu. Itu dulu punya. Kita tak payah ubah pintu. Jenuh tuan nak buka ensen tutup. Tak. Ni cerita dulu. Tu duduk dengan Jurhum tu, Qabilah Jurhum. Ada lagi tapi dah moyang-moyang depa dah ada ni. Okey, maka dikuasai oleh Jurhum 20 abad. 20 abad ni, 1 abad 1 tahun. Suku Khuza'ah daripada Yaman kuasai Mekah dengan menewaskan kaum Jurhum. Khuza'ah ni pun mari pula. Qusay ibn Kilab menyatukan suku-suku Arab menjadi satu kabilah yang disegani oleh Quraisy. Rasulullah SAW dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni orang yang disegani di kota Mekah. Orang hebat kan, yang mengendali, yang maintain penyelenggaraan kota Mekah, Masjidil Haram, air Zamzam. Ada projek menggali semula air Zamzam pasal dia dah lama jadi tertimbul. Jadi tok dia ni lah yang menggali semula, projek menggali semula Telaga Zamzam. Masa Nabi usia 35 tahun, dirobohkan Kaabah yang ada ni, dibina semua. Pasal dah banyak-banyak roboh lah, sebut nanti. Tu Abdul Muttalib ni, orang disegani. Jadi bila Aminah wafat, duduk dengan Abdul Muttalib, duduk dengan tok dia. Duduk tak lama pun. Tapi memang dia jaga betul lah. Dia jaga Rasulullah betul. Dia ada satu kursi khas dekat dinding Baitullah tu. Dekat Baitullah satu kursi khas. Hanya Abdul Muttalib saja boleh duduk. Orang lain tak boleh. Tak dibenarkan. Memang khas untuk Abdul Muttalib. Tapi bila Rasulullah masa tu umur 5-6 tahun lah, dia naik duduk atas kursi tu. Orang kata, jangan duduk. Ni Abdul Muttalibnya. Abdul Muttalib daripada jauh, tak apa, bagi dia duduk. Pasal apa? Cucu dia. Nak cerita apa? Tok dengan cucu ni orang belakang, jangan ni Tok Hang. Abdul Muttalib dari jauh tengok. Tak apa, bagi dia duduk, bagi duduk. Padahal orang nak duduk tak berani. Tapi cucu duduk. Okey, duduk. Tok mai, cucu mai, tok buat kuda tok, cu nak naik. Tok buat kuda. 4 hari duduk bainun sakit belakang. Cucu punya tu penangan dia tuan. Jangan main tu. Kalau anak nak pinjam kereta bawa bawa merapu ya. Tok nak pinjam kereta boleh? Anak ambil. Minyak ada tak? Tu. Ni kalau cucu call, tok ni tinggal kursus haji ni. Tuan-tuan okey. Penangan je. Belum Talib macam tu punya sayang. Tapi udah meninggal pula kan. Aduk dengan Abu Talib. Rasulullah SAW menamakan penguasaan musyrikin Quraisy ke atas Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijrah. Iaitu pembukaan kota Mekah. Yang ni tuan-tuan baca sirah, panjang cerita dia. Okey. Ini kelebihan yang ada di kota Mekah. Satu, bumi kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahir di sinilah. Ada rumah dia tepi tu, kalau tuan tengok kan. Rumah dia tepi Babus Salam tu. Tapi lah ni jadi macam perpustakaan gitu kot. Sebelah itu. Itu asal dia gitu lah. Apa kelebihan bumi Rasulullah ni? Tempat Rasulullah ini 100,000 kali gandaan bagi setiap solat dan amalan kebajikan yang dikerjakan. Hak ni dia jadi bukan petikan macam ni. Tuan-tuan kalau pergi Mekah,
bukan digalakkan, memang suruh pergi berjemaah kalau tak ada uzur apa-apa ke Masjidil Haram. So pahalanya 1,000. Satu kali semayang sama macam pahala 100,000 kali kita semayang masjid biasa ni. Satu semayang. Jadi kalau 5 kali 500,000. Kalau tuan-tuan duduk 20 hari, kali dengan 5, kali dengan 100,000. Jangan kali pening pun, tak apa, cerita dia gitu. Tapi pahala dia juta lah pahala dia. Punya hebat dia. Lepas tu kadang-kadang oleh kerana dia tak pernah tinggal jemaah ni, berapa ribu dia dapat pahala dia. Dia balik mai sini, dia tak pergi masjid lah. Pasal pahala dia banyak. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan ada uzur, jadi ulama' dia bahas adakah di Masjidil Haram ataupun di kawasannya. Jadi yang kata di kawasan sekitar berapa kilometer tu dikira 100,000. Jadi bermakna kalau tuan-tuan uzur semayang di hotel maktab dikira juga 100,000. Tapi adalah lebih baik tuan-tuan pergi ke masjid. Tapi dikira juga kalau tuan-tuan semayang di hotel, di surau hotel tu dikira juga 100,000. Tapi adalah digalakkan pergi ke masjid. Bukan senang tuan-tuan sekali masuk tengok Baitullah pun berapa pahala dia. Tapi kalau tuan-tuan ada uzur, tak apalah, panas sangat dan sebagainya, okeylah. Kalau tak ada uzur apa-apa, pergi lah. Okey, banyak tempat mustajab doa nanti dia akan sebut. Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah dajjal, sama juga. Tapi Covid mari baru ni pun terpaksa tutup juga kan. Terpaksa juga. Tapi cerita dia gitu lah. Ini pun kena ambil apa nama binatang lah, booster. Cucuk lah Tuan Manandan. 65 ke atas. Haji 65 ke bawah, okey lagi. Dia nak 65 ke atas. Kena cucuk lah. Tidak, tak boleh pula. Kencing-kencing manis tu semua kena kontrol tuan. Jalah Saudi dia nak pergi, nak sihat tuan. Pasal pergi sana tuan, bukan kita pakai baca ni, tak baca. Dia semua pakai tenaga. Tuan-tuan nak pergi daripada Mina, nak melontar ke tempat melontar 3-4 kilometer. Mana ada Grab? Tak ada, semua kena jalan. Pi saja 3, pusing-pusing lagi, bola 4. Balik pula 4, dah 8. Besok pi pula hari yang ke-12. 4, 8. 8 dah 16 kilo. Pergi pula hari ketiga, kalau dia buat nafal ni 8 juga. Jadi banyak kilo. Berarti nak nak sihat. Baca ni tak apa. Baca ni tuan-tuan bacalah apa pun. Subhanallah, apa juga jenis baca. Walaupun ada buku dia tawah satu apa, tak apa. Tuan-tuan baca subhanallah, alhamdulillah apa sudah ramadai. Cukup lah tu. Tapi sihat tu tak. Tu yang nak kena sihat. Kencing manis kena jaga. Sebab tu yang jenis dialysis semua dia tak pergi-pergi dah. Tak ada. Tapi walaupun dia tak pergi-pergi, tapi kalau dia ada duit, dia kena badan tuan. Tak boleh lepas tangan. Dia duit ada, tapi oleh kerana dia tak dapat pergi kerana dia dialysis tak pergi dah. 3 kali sehari dialysis, mana nak cari? Dulu dia bagi, dulu. Tapi sekarang tak bagi dah, pasal susah. Tapi kena badal haji. Kena gantikan haji untuk dia, pasal dia ada duit. Cuma dia tak boleh pergi kerana dia dialysis. Kencing manis ni pun sampai 8. Itu paling baca, sebenarnya dia sebut 7, 8 boleh lagi lah. 7.9.1 pun dia tak bagi. Kena nak 8, bawah 8. Tu nak kena jaga tu lah. Ada satu cerita, dia cerita benar lah, dia cerita kat saya. Dia pergi cek dekat klinik kesihatan 9 ke 10. Dia punya gula dia tak dapat lah. Doktor perempuan tu kata, doktor perempuan, tambah doktor perempuan ni lagi payah lah. Payah doktor perempuan ni. Nonton kalau kena doktor perempuan baca Yasin depan dia payah. Kalau doktor lelaki ni okey, asyik. Boleh-boleh lah sikit-sikit kan. Kalau besar-besar pun dia tak bagi lah. Kecil-kecil ni pergi. Tapi dia kata tak apa, Pak Cik pergi
buat di swasta pula. Sini tak boleh lah, pasal dia endorse. Tak boleh. Lepas tu buat di swasta. Dia pergi swasta. Dia pergi tarikh sekian-sekian. Dia pergi swasta. Dia pergi KPJ. Lagi 2 minggu, daripada 2 minggu ke nak ambil sekali lagi test. Lagi 2 minggu. Dia pantang tu ya. Pantang. Minum air sejuk ni. Hari-hari. Manis-manis ni semua tak tinggal habis. Dia pergi cek. 2 minggu. Memang turun lah. Ni hari-hari air putih. Memang turun lah. Memang dapat lah. 8 ke apa gitu. Ngam-ngam lah tapi turun lah. Oh, dia kata lega. Keluar KPJ tu, mana kedai mamak nak kena tarik. Gitu. Dia tak balik rumah, pergi cari kedai tu. Berapa? Tarik 2 gelas. Punya ketagih 2 minggu. Itu. Macam-macam. Macam-macam manusia ni. Tak apa dah. Janji dapat sudah. Pergi sana penat. Gitu. Janji dia boleh pergi sana ya. Itu. Pergi so kena jaga sihatlah dalam keadaan suasana ini. Pagi-pagi kalau tuan-tuan dapat nanti, pagi-pagi jalan-jalan lah. Jalan depan rumah. Kalau tuan-tuan nak selesa lagi, pergi Padang Polo. Kalau Padang Polo, tuan-tuan dapat 2. Satu pahala, satu lagi pahala Cina tu. Itu je lah. Okey. Kalau tuan-tuan pergi Taman DR, itu okey. Pergi Taman DR, okey. Ada nyonya-nyonya pun pakai seluar panjang. Pasal mereka nak 2-3 hari lagi mampu ya. Tu mereka pakai seluar panjang tu. Okey. Adapun pusing kot taman, boleh kalau tuan-tuan duduk mana kan? Pusing. Pusingnya apa ni hari-hari buat insya-Allah. Kalau dapat jawapan nantilah. Kemudian limpahan rahmat yang berterusan dia tempat mulia, selamat dan aman. Limpahan rahmat yang berterusan di tanah haram setiap hari, hari-hari ada. Tiada waktu yang ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Insya-Allah sama lagi. Rehat dulu. Sama lagi. Wallahu a'lam.